Kalau kita bercakap pasal tempat-tempat yang berhantu ataupun tempat-tempat yang menyeramkan, kita ada Mimaland, kita ada Highland Tower. Kalau dekat Johor pula, kita ada Villa Nabila. Itu memang tak asing lagi lah. Kawasan-kawasan terbiar ni, rumah-rumah yang dah lama tak ada penghuni, memang jadi sarang jin lah. Memang jadi sarang segala jenis hantu duk lepak kat situ. Kau ingat manusia je ada pot lepak. Hantu-hantu pun dia ada tempat-tempat yang dia suka. Lagi-lagi tempat tu kotor, tak ada siapa datang, dah bersemak samun. Selain daripada tempat-tempat yang berhantu, jalan-jalan raya macam Karak Highway, Jalan Bukit Putus, Jalan Jemaluang, Jalan Gombak Lama, Balai Polis Lama tu, jalan tu pun dikatakan turut berhantu. Tetapi dalam banyak-banyak tempat yang berhantu, geng puaka semua dah biasa sangat dah. Tak lari. Salah satu tempat yang kalau korang nak cari hantu adalah asrama-asrama. Senang cerita, kalau kau memang jenis tak pernah nampak hantu, hijab mata kau memang daripada kecil tak terbuka, lepas tu kau tak habis-habis komen, saya berani bang, saya kalau tengok hantu, saya memang lahir-lahir takut ni tak ada bang. Saya boleh tanya ustaz, ustaz apa maksud takut yang sebenar? Kalau korang memang seorang yang berani, korang masuk je asrama. Sebab kita dah biasa dengar dah, dalam 10 orang yang duduk asrama, 9 orang kau nampak hantu. Macam-macam jenis hantu. Saya nampak toyol bang. Sepanjang saya belajar, saya nampak pontianak duk makan nasi lemak. Macam-macam cerita. Dan malam ni, perkongsian daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Alifah. Alifah ceritakan pada tahun 2010, dia masuk ke salah satu sekolah yang terletak dekat Pulau Pinang. Dan sekolah ni adalah sekolah berasrama lah. Dia bukan sekolah campur, laki perempuan. Dia memang semuanya perempuan. Dan asrama ni ataupun sekolah ni dikatakan bukan sekolah biasa, tetapi sekolah yang mendidik ataupun yang melahirkan ustazah-ustazah, ilmuan-ilmuan tentang agama. Sebab selain daripada pelajaran akademik, sekolah yang tempat Alifah ni pergi lebih menekankan bab-bab agama. Jadi aku boleh cakap ini macam sekolah agama, tetapi semua pelajar kena duduk kat asrama. Lebih kurang macam itulah, sekolah pondok. Cumanya yang aku amazed ataupun yang aku tak boleh fikir apabila Alifah ni cakap, aku tak tahulah warga Pulau Pinang, cubalah korang cari sekolah mana yang lebih kurang macam villa. Sebab Alifah ni cakap sekolah dia bukannya macam sekolah biasa, tetapi lebih kepada macam villa. Maybe dekat tepi pantai ke apa, wallahualam. Sebab Alifah ni pun tak bagi tahu. Kemungkinan lah dia tak nak lah kalau ada paranormal solo ambush pergi pula sekolah dia ni, dah tak pasal pula, famous pula dengan hantu kan. Dan sepanjang Alifah belajar kat situ, ada 3 kejadian. Apa hal muka Zah beria sangat? Kemungkinan sebab sebab dah nak raya. Jadi 3 kisah seram, dan kisah yang pertama dikatakan tandas yang berhantu. Pengalaman yang pertama yang dialami oleh Alifah kita ni adalah sewaktu minggu orientasi ataupun dekat sekolah yang Alifah ni pergi. Budak-budak sekolah tu panggil sesi ta'aruf. Tahu tak sesi ta'aruf? Alamak, dah nama pun sekolah agama. Sesi ta'aruf tu adalah sesi soal kenal. Macam minggu orientasi lah. Tapi sekolah Alifah ni, cikgu-cikgu dia panggil adalah sesi ta'aruf ataupun ta'aruf je. Okay? So, korang dah tahu dah maksud ta'aruf tu. Jadi sewaktu Alifah ni awal-awal masuk asrama tu, korang tak payah hejek sangat lah. Standard lah tu, Alifah ni kerap kali menangis. Apa hal pula? Takkan dah ternampak hantu? Bukan nampak hantu, homesick lah ataupun rindu rumah sebab tak biasa berjauhan dengan keluarga. Lagi-lagi pula Alifah ni ada 6 orang adik-beradik yang semuanya perempuan. Jadi hubungan mereka ni cukup rapat. Dan sebaik saja Alifah masuk duduk kat asrama tu, pada hari ta'aruf ataupun sesi ta'aruf tu, bersoal kenal, dapat
dapatlah juga kekuatan untuk tinggal dekat asrama. Sebab Alifah ni katakan, sikit lagi dia rasa dah tak nak duduk asrama dah. Sebab setiap malam tak habis-habis rindu dekat adik-beradik aku. Aku teringin makan masakan mak aku. Jadi selepas dah berkenalan dengan kawan-kawan yang sebilik dengan Alifah ni, ada yang nama Rabiatul Saadiah, ada yang nama Fatimah, ada yang nama Soraya. Semua nama indah-indah, dah nama pun sekolah agama kan. Dan bila dah berkenalan tu, homesick tu dah tak ada sangat. Alifah ni pun dah tahulah selok-belok untuk menjadi salah seorang pelajar asrama. Semua benda kau kena berdikari dah. Kau dah tak boleh manja. Kau dah tak boleh harapkan kawan-kawan kau nak kejut kau solat tahajud. Nampak tak? Tak semua asrama ada solat tahajud. Tetapi yang bagusnya asrama Alifah ni ada solat tahajud. Engkau kena bangun sendiri. Engkau didik diri kau supaya tidur awal. Lepas tu ada sesi solat tahajud. Kena pula pergi surau ataupun masjid untuk solat subuh. Kain baju kau dah tak boleh harap adik-beradik ataupun mak kau nak basuh. Alifah ni kena basuh sendiri. Aku boleh katakan kebaikan orang yang tak biasa duduk asrama, apabila dia duduk asrama, dia akan mengukuhkan jati diri dan akan mendidik kita supaya pandai dalam pengurusan diri sendiri ataupun lebih senang ayat dia berdikari. Jadi nak dipendekkan cerita, sepanjang minggu orientasi tu, selain daripada berkenalan dengan budak-budak yang sebaya Alifah ni, Alifah turut berkenalan dengan senior-senior yang nama Sameon, yang nama Zaitun, yang nama Halijah, Halimah, Halimunan pun ada juga nama kan. Jadi bila dah berkenalan dengan senior, biasalah ada senior yang baik, tetapi ada juga senior yang bully juga junior. Walaupun sekolah agama pun ada juga kes bully, cumanya bully manja-manja lah. Jadi Alifah ni dengan beberapa kawan dia ada rapat dengan salah seorang senior yang bernama Halimah ni. Dan Halimah ni lah yang aku boleh katakan betapa rapatnya dia dengan Alifah ni. Halimah ni lah yang sering kali bagi tahu selok-belok macam mana engkau nak tinggal kat asrama ni, peraturan apa yang kau nak kena ikut. Kalau engkau tak nak tidur awal, boleh tidur lambat, tapi kau kena pandai. Orang cakap kau buat, kau kena pandai lah untuk mengelak daripada warden tahu yang kau tak tidur lagi ke. Jadi Halimah ni lah yang banyak memberitahu, yang banyak mengajar Alifah ni selok-belok supaya tidak di-ragging ataupun tidak dibuli oleh senior. Dan dekat dom ataupun asrama yang Alifah ni tinggal, dia bukannya macam asrama biasa. Sebab kebanyakan asrama loker ataupun tempat simpan baju dia akan satu bilik dengan katil apa semua. Cumanya asrama yang Alifah ni pergi, dia ada bilik loker ataupun ada bilik untuk simpan barang-barang kau, dan satu bilik tu penuh loker je. Jadi dia berasingan dengan tempat tidur kau. Dan setiap kali ataupun setiap malam Alifah ni nak tidur, dia nak simpan barang ke, dia nak gantung baju dia ke, dia kena pergi ke bilik loker ni, aka bilik untuk sidai baju juga. Jadi dia ada satu bilik khas, loker dan juga tempat sidai pakaian. Dan betul-betul di sebelah bilik loker ni terdapatnya satu tandas yang memang jarang digunakan oleh pelajar-pelajar asrama kat situ tau. Tak kisahlah junior ke senior pun, termasuk Halimah tu pun memang jarang sekali guna tandas yang betul-betul terletak berdekatan dengan loker ni. Pelajar-pelajar semua lebih sanggup menggunakan tandas yang berada bertentangan dengan tandas kat bilik loker ni. Kiranya belah kiri bilik loker dan juga ada satu tandas. Pelajar-pelajar lain sanggup pergi jauh tu ke blok sebelah semata-mata untuk mandi ke. Kalau sakit perut pun awal-awal pagi, ramai pelajar yang takkan gunakan tandas yang berdekatan dengan bilik loker ni. Padahal tandas tu memang senang. Dah lah ramai orang tak pakai, pelajar-pelajar semua tak pakai. Jadi untuk Alifah ni, bagi dia pun pada awalnya tak pernah terfikir pun kenapa pelajar semua tak nak guna. Sedangkan sepanjang Alifah belajar kat situ, daripada minggu orientasi dah masuk hampir 3 minggu dia belajar kat situ, tak ada pun masalah. Dia pun tak pernah terfikir selama ni aku seorang je. Kalau tak pun adalah seorang dua pelajar yang macam aku juga yang pakai tandas tu.
serak sikit suara, minta maaf lah. Jadi apabila macam tu, adalah satu hari ni, disebabkan Alifah ni, dia memang suka pergi tandas berdekatan ataupun bersebelahan dengan bilik loker ni, disebabkan tak jauh daripada bilik asrama dia, bilik dorm dia. Dan senanglah sikit, buat apa dia nak pergi sakit perut pukul 2-3 pagi, nak pergi blok sebelah buat apa? Benda dekat ada, dah lah dekat, tak payah berebut. Kalau dia nak pergi ke kelas pun, bangun pukul 5 pagi, dia boleh bangun lambat sedikit. Dia boleh bangun 5.30 sebab masih sempat lagi. Sedang pelajar-pelajar lain berebut guna satu tandas yang dekat blok sebelah tu, dah lah pelajar lebih kurang 60 orang. Dia relax je pergi tandas kat sebelah bilik loker ni. Disebabkan dia tak tahu kisah di sebalik tandas yang dikatakan jarang orang guna. Nasib baiklah adalah satu hari Halimah yang merupakan senior yang rapat dengan Alifah dan kawan-kawan dia ni, ada satu hari itu dia ternampak Alifah ni dalam pukul 5.30 pagi tergedik-gedik baru lepas mandi tu. Alamak, dengan muka segar-segar kan, berkemban macam tu, bawa baldi dengan apa tu, dalam baldi tu ada bau gigi, shampoo apa semua. So bila Halimah nampak Alifah ni, engkau baru lepas mandi ke Alifah? Alifah pun cakap, kak. Kak, pelik lah kak. Kenapa kak tak mandi tandas yang ujung ni? Kan dekat. Lalu Halimah pun cakap lah, Alifah, engkau mandi kat tandas yang ni, yang belah loker ni? Lah. Apa yang terkejut sangat kak? Kak, senang, tak payah berebut. Saya pun pelik kak, kenapa tak ada pelajar yang guna tandas ni ya? Akak pun saya tak pernah tengok pun. Lain kali kak nak mandi, Alifah ni pula ajar senior dia kan, kalau akak nak mandi, mandi sini kak. Shower dia, bersih kak. Barulah Halimah ni melarang Alifah ni, siap marah lagi. Alifah, engkau ni, kau tak dengar ke cakap aku? Kan aku pernah tegur kau, jangan pergi mandi dekat tandas sini. Pergi tu walaupun jauh sikit, tapi selamat sikit. Alifah dah mula tak faham dah, apa maksud akak selamat ni? Saya mandi okey je. Engkau tak terkena lagi. Kalau engkau dah ternampak big sweet nanti, baru engkau tahu. So, itulah untuk pertama kalinya Alifah ni dengar perkataan yang cukup pelik bagi dia, big sweet. Tapi belum sempat dia nak tanya kakak senior yang bernama Halimah ni, kak, big sweet tu apa? Dan pula Halimah ni, dia tengok jam dia. Dah lah, nantilah aku terang kat kau. Aku dah lambat dah ni. Siap cepat jangan lambat tau, nanti warden marah tau. Kita jumpa dekat surau solat subuh. Dah, pergi masuk cepat. Aku nak pergi balik bilik aku ni, nak bersiap. Lalu Halimah pun belah macam tu je. Dan Alifah ni pun bermainlah dalam fikiran dia. Tapi dia tak fikir apa sangat lah. Dia tak adalah fikir berat sangat. Big sweet. Apa big sweet tu Gula besar. Lantaklah, dia pun pergi bersiap. Dan selang 2-3 hari lepas tu, Alifah ni pun dah terlupa dah perbualan dia dengan Halimah ni. So bila dah terlupa, dia back to routine dia balik. Walaupun dah dilarang oleh Halimah ni, dia pergi juga tandas yang dikatakan tak ramai pelajar, ataupun senang cerita, pelajar-pelajar semua tak berani. Sebab apa? Sebab akan ternampak big sweet ni. Tapi Alifah ni tak tahu lagi apa big sweet tu. Aku rasa geng puaka dah tahulah. Geng puaka semua intelligent people of the world lah. So Alifah ni adalah satu hari, sewaktu dia tengah berborak dengan roommate dia, kawan-kawan sebilik dia, kebetulan adalah salah seorang kawan sebilik dia yang bernama Rabi Atul ni. Rabi Atul ni tiba-tiba berborak, tandas ujung tu, ramailah senior ceritakan, takut tau, big sweet selalu tau ada kat situ. So bila Alifah ni dengar, kau pun cakap pasal big sweet. Rabi Atul, apa big sweet tu? Lalu Rabi Atul pun menerangkanlah dekat Alifah ni, engkau tak tahu ke? Kita orang semua dah tahu dah. Lalu Alifah pun cakap, aku pernah dengar senior kita, Kak Halimah tu cakap big sweet, big sweet. Tapi aku tak faham maksud dia. Apa maksud dia? Belum sempat Rabi Atul ni nak terangkan, salah seorang kawan dia nama Ana ni tiba-tiba mencelah. Relax je. Dia terus cakap dekat Alifah ni, engkau ni big sweet pun tak tahu ke? Big sweet tu pocong lah. Dengan penuh kuat. Kawan-kawan yang lain ni, Rabi Atul, engkau ni kenapa malam-malam sebut? Dan sebaik saja Alifah tu dapat tahu yang rupa-rupanya big sweet tu adalah pocong, terus meremang satu badan dia. Dia dah mula menyesal. Ya Allah, selama ni kenapalah Kak Halimah tu tak cakap je pocong? Kan senang aku faham. Tak adalah aku pergi, tak adalah aku pakai tandas tu dah. Ini big sweet
Big Sweet, manalah aku tahu. Dan pada masa tu juga, Alifah ni terus tanya Rabi Atul ni, weh, siapa yang pernah ternampak Big Sweet tu? Aku banyak kali juga pergi tandas tu tapi tak pernah ternampak pun. Dan Rabi Atul pun menceritakan dia dengar salah satu cerita yang cukup terkenal yang membuatkan pelajar-pelajar yang belajar kat situ tak berani guna tandas tu, sebab dikatakan dulunya adalah seorang pelajar senior ni yang bernama Elisa. Adalah satu malam Elisa ni dia terlupa nak cuci baju dia. So bila baju dia dah bertimbun, dia fikir, alamak, petang tadi aku tak sempat nak cuci baju lah. So dalam pukul 11 malam, Elisa ni pun bawa lah sebaldi baju-baju kotor dia, pergilah ke tandas yang berdekatan ataupun bersebelahan dengan bilik loker ni. So waktu ni Elisa ni dia pergi seorang tau. Dia tengah rancak cuci baju dia sambil menyanyi, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Cok cak dalam sunyi-sunyi tu. Yalah, bila tandas kan, engkau menyanyi memang bergema lah, tapi dalam tandas lah sedap. Cumanya Elisa ni pun berpatutan lah sikit, pukul 11 malam. Time tu lah engkau nak nyanyi, patutnya cuci baju cepat-cepat lah. So sedang dia cuci-cuci tu, dekat dalam tandas ni ada 4 cubicle shower. Okay, ada 4 tempat shower. Yang ada tempat shower tu lah, senang cerita. Dan betul-betul berhadapan tempat shower tu adanya cermin ataupun sinki, tempat basuh tangan. So ada cermin besar tau dekat sinki tu. Dan semasa Elisa ni tengah cuci baju dia, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi siulan. Awal-awalnya sekali je, cok sak. So Elisa ni, bunyi apa tu? Dia pandang ke kiri ke kanan kan, manalah tahu ada kawan-kawan dia, tapi sunyi je tandas tu tau. So dia pun dia terus lah cuci baju sambil menyanyi tau. Lagi sekali dia dengar. So pada masa ni dia stop cuci baju, dia nak dengar betul-betul. Kemungkinan ada pipe yang tak rapat ke, biasalah kadang-kadang adalah bunyi macam orang bersiul ke apa. So dia dah mula rasa meremang sebab 2-3 kali dia cuci ada bunyi seakan-akan orang bersiul. Jadi dia mempercepatkan cuci baju tu. Selepas dah selesai apa semua, dia pun pergilah dekat sinki, dia nak basuh tangan dia. Nak basuh tangan, sambil tu nak cuci muka sekali. Jadi dia tengah cuci muka apa semua, baldi baju dia letak kat tepi. Waktu ni tiba-tiba lagi sekali dia terdengar bunyi siulan. Cumanya kali ni bunyi siulan ni betul-betul daripada arah belakang Elisa ni. So pada masa ni bila Elisa ni dengar 2-3 kali, dia tengah cuci muka pun dengar orang bersiul, dia pun cepat-cepat basuh muka dia. Dan sebaik saja dia memandang ke arah cermin dekat sinki tu, dia boleh nampak refleksi bilik shower dekat belakang dia. Dan dekat salah satu bilik ataupun cubicle shower tu terdapatnya satu susuk tubuh yang berwarna putih, seakan-akan macam tu berdiri. Dan dalam salah satu shower tu, susuk tubuh ni kejap ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Dengan muka yang hitam, Elisa dah tak berani dah nak memalingkan muka dia. Sebab apa? Sebab bagi dia, ya Allah, dia dah tahu dah Big Sweet ataupun pocong yang teramat besar. Elisa ni cakap pocong tu lebih tinggi daripada sinki tu. Dia hanya nampak badan dan juga muka pocong tu yang teramat besar, seakan-akan sedang memandang ke arah dia sambil bersiul. Aku tak tahulah pocong tu bersiul ataupun pocong tu seolah-olah memanggil Elisa ni tau. Jadi bila dah macam tu, kain baju memang babai lah, lupalah kan. Elisa ni lari tak cukup tanah balik ke bilik asrama dia. Dan sejak daripada kejadian tu, memang heboh satu asrama. Standard lah, kalau asrama ni gosip, kau ada boyfriend, kau ada girlfriend ke kan, kau bergaduh, kau buat benda-benda tak elok, benda elok pun memang cepat tersebar. So cerita Elisa nampak Big Sweet ataupun pocong dekat bilik air tu dah tersebar
tersebar ke seluruh asrama tu, junior, senior semua dah tahu. Jadi bila dah macam tu, memang tak ada siapa yang berani gunakan tandas tu. Dan apabila Alifah ni dengar kisah yang diceritakan oleh Rabiatul ni, yang dia dengar daripada senior dia, yang dikatakan dahulunya Elisa ni lah pelajar pertama, dan lepas tu ada lah 2-3 pelajar lagi yang pernah ternampak Big Sweet. Nasib baiklah Alifah ni sepanjang dia menggunakan tandas tu, dia tak pernah ternampak kelibat Big Sweet. Dia tak pernah pun terdengar bunyi orang bersiul, walaupun sekali-sekala adalah dia rasa macam terdengar bunyi seakan-akan orang bercakap. Tetapi disebabkan tak nampak, Alifah ni tak adalah fikir benda tu terlalu serius sangat. Sehingga kan walaupun Rabiatul dan semua pelajar dah bagi tahu Alifah ni jangan guna tandas tu, dan semenjak Alifah tahu pasal kisah Big Sweet ni yang pernah dialami oleh senior dia, degil juga lagi. Kadang-kadang bukan degil, kadang-kadang Alifah ni lebih rela lantak lah aku pergi tandas yang berhantu ni pun daripada nak kena pergi tandas blok sebelah sebab 2-3 pagi kan. Penat mat nak jalan. Dia fikir aku dah lah nak tidur, nak buang air kecil je pun. So adalah 2-3 kali Alifah ni masih menggunakan tandas yang dikatakan berhantu tu. Sebab apa? Sebab dia lebih takut terkencing dalam seluar daripada ternampak Big Sweet. So itulah kisah yang pertama. Dan kisah yang kedua berlaku siang hari, waktu Alifah bersama pelajar-pelajar yang lain ataupun kawan-kawan dia ni ada kelas online. Kelas online yang dibuat di Blok A. Okey, Blok A ni dikatakan dulunya Blok A ni adalah store tempat simpan barang-barang. Memang jarang digunakan. Tapi apabila berlakunya pertambahan pelajar-pelajar baru, jadi Blok A ni yang dulunya store tempat simpan barang-barang, pihak sekolah ubah jadikan kelas. Senang sebab kelas yang ada sedia ada dah tak cukup sebabkan ada subjek baru, sebabkan pertambahan pelajar yang dah makin ramai daftar ke asrama tu. So pihak sekolah pun ambil Blok A ni, tukar daripada store jadikan kelas. So Alifah ni dia dalam banyak-banyak mata pelajaran dia ada satu kelas ni online. Okey, kenapa kelas online? Sebab subjek pelajaran ni diajar oleh cikgu ataupun diajar oleh seorang tenaga pengajar daripada luar, bukan daripada dalam sekolah tu. So sebab itulah ada kelas online yang diadakan setiap hari Khamis dan juga Jumaat. Waktu hari Khamis tu, dalam banyak-banyak hari tu, okey, dah lah petang tau. So waktu petang, dalam pukul 4 petang tu, dia pun dengan kawan-kawan dia pergilah untuk menghadiri kelas online ni. Semua kena bawa laptop masing-masing. Okey, tak kisahlah laptop ke iPad ke, 2010 ada iPad ke, ada lah kot. So apa-apa gadget kena bawa sendiri. Yang mana tak mampu boleh gunakan apa yang sekolah dah sediakan, komputer ke apalah. Dia pun masuk kelas macam biasalah, lebih kurang dalam 20 orang pelajar. Jadi bila dah masuk kelas tu, dia kena masuk lah, contoh macam Google Meet lah, semua kena masuk, diberi link, okey, dan diorang pun tunggulah tenaga pengajar yang dikatakan akan mengajar diorang pada petang tu. Tunggu. Dah setengah jam ni, tenaga pengajar tu tak masuk-masuk. Tak nampak pun muka tenaga pengajar tu. Suara pun tak dengar. Diorang pun duduklah 20 orang. So bila dah lebih setengah jam, dah nak masuk sejam, tunggu pun tak jadi apa. Jadi semua beramai-ramai termasuk Alifah ni, budak-budak kelas dia pun fikir kemungkinan kelas pada hari tersebut tak jadilah. Jadi diorang tinggalkan komputer diorang pun pergilah buat aktiviti dekat padang, sebab Blok A ni bersebelahan dia padang. So diorang pergilah nak berjoging ke, nak main basketball ke, nak main futsal ke. Senang cerita diorang buat aktiviti sebab diorang fikir kelas pada hari tersebut tak ada. Sampailah keesokan harinya, kan 2 hari kelas tu. So kelas hari Jumaat tu, tenaga pengajar yang sama juga buat kelas online. Cumanya yang peliknya, apabila diorang masuk kelas tu, tiba-tiba tenaga pengajar ni terus marah semua, termasuk Alifah ni terus marah. Budak-budak kelas Alifah ni, apa hal semalam yang awak tak masuk kelas? Apa hal semalam saya cakap seorang-seorang, lalu Alifah dengan semua pelajar-pelajar lain peliklah. Kita orang masuk kelas cikgu, apa yang cikgu cakap ni? Bila pula kita orang tak masuk? Kita orang tunggu cikgu tahu semalam. Tapi apabila diorang bagi tahu tenaga pengajar tu macam tu, apa
apa yang mengejutkan apabila cikgu yang patutnya mengajar diorang kelas online ni bagi tahu diorang, semalam semasa saya mengadakan kelas saya perasan tak ada seorang pun di antara kamu yang pasang kamera. Semua padam kamera. Dah tahu kelas yang saya mengajar ni, kita kena nampak muka kita. Kalau tak, macam mana saya nak mengajar? Dah nama pun online kelas. Dan inilah yang saya tak suka apabila kamu semua dah mula memain dalam kelas. Dah mula tak ambil serius. Semalam sewaktu saya adakan kelas, beberapa soalan saya tanya. Apa pemboleh ubah sektor A untuk menjadi sektor B? Kamu semua mendiamkan diri. Lepas tu saya tanya lagi sekali. Takkanlah seorang pun tak tahu. Saya tanya, apa pemboleh ubah sektor A nak pergi ke sektor B? Dan jangan menipu saya. Walaupun kamu tak pasang kamera, tapi kamu boleh gelakkan saya. Tapi apa yang membuatkan saya betul-betul kecewa dengan kamu? Saya akan report benda ni. Sebab bila saya suruh kamu pasang kamera, saya nak tengok muka seorang-seorang siapa yang gelakkan saya. Kamu boleh lari keluar daripada kelas. Jangan ingat saya tak perasan, sebab ada salah seorang di antara kamu yang pasang kamera dan saya tengok dalam kelas tak ada seorang pelajar pun. Kurang hajar, biadab. Saya tak boleh terima. Saya nak buat aduan terhadap kelas kamu. Dan itulah apa yang diperkatakan oleh cikgu ataupun tenaga pengajar jemputan tu. Alangkah terkejutnya satu kelas Alifah ni apabila cikgu tu bagi tahu diorang yang cikgu tu terdengar bunyi ada diorang gelak, diorang tak on kamera, tapi cikgu tu bila tanya soalan je boleh terdengar suara pelajar-pelajar ni gelakkan cikgu tu. Manalah cikgu tu tak marah kan? Dan memang betul, diorang memang tak pasang kamera sebab Alifah dengan budak-budak kelas dia ingat yang cikgu tu tak jadi mengajar pada hari Khamis tu. Jadi ketua kelas Alifah ni dalam kelas dia teranglah kan, termasuk Alifah, sedaya upaya terangkan apa hal yang sebenarnya. Diorang bagi tahu yang sebenarnya apabila dah hampir setengah jam dia tak nampak pun kelibat cikgu tu masuk dalam kelas online tu, kami beramai-ramai pergi ke padang cikgu. Sebabkan je lah, takkan kita orang duduk dalam kelas je. Kita orang mana tahu yang kelas malam rupanya tak dibatalkan. Jadi kita orang semua pergi lepak kat padang cikgu. Kita orang buat aktiviti padang. Ada yang main basketball, ada yang main netball, ada yang main badminton. Memang betul cikgu, lillahi ta'ala, kita orang semua tak ada dalam kelas. Tapi yang menjadi persoalannya sekarang, cikgu tu cakap bukannya cikgu tu nak marah diorang, tapi cikgu tu ada bukti. Kalau kamu semua memang betul tak masuk kat dalam kelas, sepanjang saya mengajar semalam memang kamu tak ada dalam kelas, siapa yang gelakkan saya? Saya memang dengar ramai, banyak suara perempuan yang gelakkan saya. Bukan kamu ke? Dinafikan oleh budak-budak kelas Alifah ni. Dan yang lagi menyeramkan apabila cikgu tu cakap, kalau semua antara kamu tak ada pun duduk dalam kelas, siapa yang pasang kamera salah satu laptop kamu? Sebab apabila saya cakap, saya marah suruh kamu pasang kamera kamu sekarang, saya nak tengok muka kamu, tiba-tiba salah satu kamera kamu saya boleh nampak terpasang. Siapa yang pasang? Mana boleh kamera laptop tu terbuka dengan sendiri, sedangkan mereka semua dah padamkan laptop masing-masing. Itulah yang menjadi persoalan sehingga ke hari ini. Dan Alifah ceritakan pengalaman itu dialami, dirasai oleh semua budak kelas-kelas dia. Dan apabila dah berlaku macam tu, termasuklah cikgu tambahan tu pun dah boleh rasa ini bukanlah benda yang biasa-biasa. Kemungkinan ada kena-mengena dengan blok A yang sudah lama terbiar tu. Apabila blok A tu lama terbiar, yang dahulunya adalah
adalah store tempat simpan barang-barang kan. Biasalah bila blok tu dah lama tak ada orang pakai, dah tak berpenghuni lah, tiba-tiba tukar pula jadi kelas. Kemungkinan jin-jin yang menetap kat situ pun dah mula nak belajar juga. Amboi, belajar secara free kan. So itulah kisah yang kedua. Jadi tak nak dengar masa, kita nak masuk pengalaman yang terakhir yang dialami oleh Alifah guys. Pengalaman terakhir, short and simple. Inilah pengalaman yang dialami oleh Alifah sendiri. Apabila dikatakan adalah satu musim ni, setahun selepas gangguan yang pertama tadi tu, gangguan yang dalam kelas online tu, setahun lebih tu tak ada pun dia mengalami situasi seram ke, kena himpap ke, ternampak big sweet ke, pocong ke apa, tak ada. Budak-budak kelas dia pun, termasuklah senior-senior pun, tak ada pun cerita hantu. Masing-masing dah fokus pasal study ni. Tapi adalah satu musim tu, dia macam musim pandemik kat lah, macam COVID lah juga. Tapi tak tahulah penyakit apa, seramai hampir 50 orang pelajar boleh jatuh sakit, demam-demam, tak sihat, sakit-sakit badan ni. Dah lah dekat sekolah Alifah ni ada 60 lebih 70 pelajar je. Kalau dah 50 orang sakit, tinggal pun berapa je pelajar yang sihat? Lebih kurang 20 ke 15 orang je yang sihat. Dan Alhamdulillah, nasib baiklah pada masa tu, walaupun hampir 50 pelajar yang sakit, Alifah ni salah seorang yang tak sakit. Dia salah seorang yang sihat. Jadi apabila dah ramai sangat pelajar yang sakit, pihak sekolah terpaksalah menjadikan blok A, iaitu kelas yang aku cakap diorang ubah jadi kelas tu, terpaksalah diubah menjadi bilik sakit. Sebab bilik sakit yang sedia ada tak cukup nak menampung 50 lebih pelajar yang sakit. Jadi blok A yang sepatutnya menjadi kelas tu, cikgu ubah, letak katil apa semua, ubah kepada bilik sakit. Yang mana tak sihat, 50 lebih pelajar semua tinggal kat blok A. Sebab blok A tu salah satu blok yang paling besar. Dan pelajar-pelajar yang sihat pula boleh tinggal sahaja di blok C. So lebih 20 orang je. Jadi bila dah ramai pelajar yang sakit, warden-warden diarahkan untuk menjagalah pelajar-pelajar yang sakit ni. Duduklah semua warden duduk kat blok A. Yang mana pelajar sihat ni, pandailah jaga diri kau sendiri. Jadi apabila tak ada warden, Alifah and the gang, Alifah dengan kawan-kawan dia fikir inilah salah satu peluang untuk tidur lambat sikit. Kalau ada warden, lagi-lagi pula sekolah agama ni, engkau tak boleh tidur lambat. Mahu kau kena sabat ataupun kau kena tangkap dengan warden, memang kena maki lah cerita dia. So bila Alifah and the gang tahu, warden-warden akan berhimpun, akan berkumpul untuk menjaga budak-budak sakit kat blok A, jam dah menunjukkan pukul 1 pagi pun, Alifah dengan beberapa orang kawan bilik dia yang sihat ni tadi duk rancak berborak, cucak. Sambil borak tu perkena pula, ada pula kawan dia bawa twisties, bawa jajan apa semua kan, super ring. Super ring kalau kena sekali dua. Itulah yang Alifah syok tu. So borak lah pasal kau tengok tak artis malam? Ya Allah, handsome-nya lah Kamal Adli tu. Dah mulalah kalau perempuan duduk sama-sama bergosip pasal apa je kan. Pasal barang-barang tudung yang menarik lah, barang kemas yang menarik, pasal artis apa semua, gosip-gosip terhangat, Samsul buat hal. So itu kita tolak ke tepi lah. Jadi nak dipendekkan cerita, sedang rancak bergosip apa semua, tiba-tiba Alifah ni, alamak, dah makan jajan semua, tekak haus lah. Tadi dia dah isi air dah dalam botol. Sekali dia tengok, alamak, dah habis pula. So Alifah pun, dia cakap lah dengan kawan-kawan dia, aku nak pergi ambil air kejap lah. Kawan-kawan yang lain support lah. Bagus juga, kita dah tak ada air lah kan. So Alifah ni, dia kena pergi ke blok A. Sebab blok A ni je ada kowe, ada tempat isi air kowe tu, ataupun tempat air kowe tu lah. So dekat blok asrama tak ada, dekat blok orang sakit ni ada. So Alifah ni bawa lah botol air dia, botol air besar tu. Dia pun jalan lah pergi blok A. Dan blok A ni yang macam aku cakapkan tadi, tempat 50 orang pelajar ni tinggal, yang mana sakit ni. Dan apabila dia nak masuk ke blok A ni, adalah salah seorang warden ni tanyalah Alifah ni, Alifah,
Yang awak datang sini apa hal? Awak nak buat apa ni? Lalu Alifah pun tunjuklah warden ataupun cikgu dia. Ni saya nak ambil air. Tekak saya haus lah. Lagipun saya nak pergi ambil air kat tong kowe tu. Blok kita orang mana ada tong kowe cikgu. Lalu warden pun cakap, masuklah. Tapi awak jangan jalan-jalan pula. Awak pergi ambil air tu, lepas tu awak terus balik asrama awak tau. Ini semua budak tak sihat ni. Saya tak nak kalau awak berjangkit pula. Lalu Alifah pun mengiyakan lah. Masalah nak ambil air je pun. Relax warden kan. So Alifah pun pergilah masuk melepasi beberapa katil pesakit, pelajar-pelajar yang sakit ni, yang semuanya dah tidur. Yalah dah pukul 1 lebih pagi kan. Tak sihat pula lagi. So keadaan sunyi sepi tau. Dan sebaik saja Alifah sampai dekat tempat kowe tu, dia pun pasanglah air tu. So bunyi air je lah. Keadaan sunyi sepi. Bunyi air jatuh ke dalam botol tu kan. So tengah ambil tu, tiba-tiba selain daripada bunyi air yang tengah mengisi botol air Alifah ni, Alifah boleh terdengar seakan-akan suara seorang perempuan yang tengah menyanyi. Cumanya suara menyanyi ni dia humming je. Dan apabila Alifah dengar suara orang humming tu, dia berhentikan dulu air kowe tu untuk dia dengar sama ada telinga aku ni betul ke tak betul. Dia pandang ke belakang sebab ada katil-katil pelajar kan. Dia pandang ke kanan, dia pandang ke kiri untuk tengok. Kemungkinan ada pelajar yang tak tidur kot. Tapi yang peliknya, apabila dia pandang semua katil-katil pelajar ni, masing-masing sedang lena dibuai mimpi. Ada yang mulut tenganga. Alifah ni tak boleh nampak pun seorang pelajar yang bangun. Lalu Alifah pun tak nak layan perasaan dia. Dia pun teruskan ambil air dia. Tetapi dia dengar lagi suara perempuan yang cukup merdu ni tengah humming lagu. Jadi apabila kali dah kedua dah, Alifah ni fikir, tak boleh jadi ni. Macam mana boleh ada suara perempuan pula ni? Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tapi yang Alifah takutnya, suara tu dah makin menghampiri dia, makin jelas. Tapi dia tak boleh nampak pun ada seseorang, termasuklah warden yang dia nampak. Warden yang jaga tadi, warden yang tegur dia tadi, tengah duduk dekat depan. Takkanlah warden tu yang humming, dia boleh dengar suara tu cukup jelas. Padahal warden tu jauh gila tau. So Alifah baru isi air dia setengah. Sebabkan dah takut, dia pun padam. Dia terus berjalan laju kan. Dan apabila sampai dekat warden yang tegur dia tadi, warden tu lagi sekali tegur Alifah ni. Dah ambil air dah. Dah cikgu. Tapi warden ni dia jadi pelik tau. Dia tanya Alifah ni, jap. Awak okey tak? Apa hal awak ni? Macam nampak hantu je, pucat je. Alamak, warden mula cakap macam tu pula kan. Lagilah Alifah ni terus sebab dia tak nak kasi warden tu takut. Tak ada cikgu, tak ada. Saya sejuk, biasalah cikgu kan. Dah malam-malam ni, cikgu saya nak pergi tandas lah. Lalu warden tu pun cakap lah kat Alifah, pergilah. Sekejap kan awak dah terkucil kat sini, dah satu hal pula. Saya pula nak kena mop. Cepat sikit. Lalu Alifah pun tak buang masa, dia pun berlari balik ke bilik asrama dia. Dan korang nak tahu apa yang menyeramkan? Sepanjang dia berlari-lari anak tu untuk balik ke bilik asrama dia yang terletak kat tingkat 2. Walaupun blok A dengan blok C ni tak berjauhan, selang satu blok je, tapi Alifah ni terasa walaupun tak jauh tapi rasa jauh sangat. Walaupun 150 meter je jarak dia, terasa macam 1.5 kilometer. Lagi-lagi pula apabila Alifah ni masih boleh terdengar lagi suara perempuan ni duk ikut dekat belakang dia menyanyi lagu yang sama.
Dan Alifah katakan sampai ke hari ini dia masih teringat lagi lagu yang perempuan ni nyanyikan. Walaupun dia seekor jin, memang kena gila. Sebab lagu yang didendangkan oleh suara wanita yang cukup merdu tetapi menakutkan ni adalah lagu Harum Sundal Malam. Allahu Akbar. Alifah tak tahulah, nasib baik dia tak nampak, dia dengar suara je. Tapi dengar suara pun telah membuatkan Alifah ni menggigil. Dan keesokan harinya Alifah ni demam. Tapi Alhamdulillah Alifah bersyukur sangat, walaupun dia terkena bermacam-macam gangguan dekat asrama tu, tetapi dia tak pernah nampak pun pocong yang seperti yang diceritakan oleh pelajar-pelajar lain. Nasib baik dia dengar suara je, sebab suara pun telah membuatkan dia demam. Kalau dia nampak susuk tubuh Pontianak yang menyanyikan lagu Harum Sundal Malam, kalau tak Pontianak pun makhluk-makhluk lain lah kan, boleh pula nyanyi Harum Sundal Malam tu. Silap-silap Alifah ni pensan dekat situ. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Itulah saja guys, selamat Hari Raya. Walaupun belum raya, tetapi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua geng puaka yang setia sepanjang Ramadan ni, masih mendengar, masih memilih Zaf Channel untuk menjadi pilihan hati korang. Alamak, mercun dah habis dah. Untuk menjadi pilihan korang untuk pengalaman dan juga mengalami kisah-kisah seram sepanjang Ramadan ni. Aku harap korang terhibur dan Alhamdulillah, sedar tak sedar, pejam celik kita dah nak masuk Hari Raya, hari yang gembira. Dan aku dari pihak Zaf Channel ingin menyusun 10 jari memohon, meminta kemaafan, maaf zahir dan batin, dan aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri wal Faizin. Harap korang terhibur. Yang mana nak balik kampung tu, biar lambat asal selamat. Ingat, nak beraya pun janganlah kita sampai membahayakan nyawa kita dan juga orang lain. Tak payah nak kelang kabut sangat. Semua akan sempat sampai kampung. Yang mana bersama keluarga tu, aku harap korang ceria di samping keluarga. Dan yang mana berjauhan dengan keluarga pula, aku doakan semoga segalanya dipermudahkan. Dan aku pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun berjauhan, call lah orang yang tersayang, isteri ke, mak bapak ke, adik-beradik ke. Sebab aku percaya ada juga yang terpaksa berjauhan dengan keluarga disebabkan tugas untuk mencari sesuap nasi tu. Tetapi tak kisahlah apa-apa pun, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi dalam malam puaka. Kemungkinan ada Raya Edition, Puaka Raya, amboi. So kita nantikan je. Aku harap korang dah boleh lah pergi berkemas. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye. Hiha. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria.